Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, madam dan rakan-rakan sekalian. Pada kali ini, kita akan membincangkan isu berkaitan dengan profesionalisme perguruan. Baiklah, Godwin menganggap etika kerja sebagai kod tingkah laku yang menjadi sebahagian daripada etika syarikat atau organisasi. Kod sedemikian diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku pengurus dan pekerja dan pada masa yang sama dapat mengelakkan kemudaratan kepada pelanggan dan juga orang lain. Kata-kata Godwin ini diterbitkan di dalam Jurnal Pendidikan tahun 2005 terbitan Universiti Malaya. Baiklah, berdasarkan rangsangan tersebut, pada kali ini saya Muhammad Zulfadli bin Zakaria bersama dengan rakan saya Muhammad Razaid bin Zakaria akan mengupas dan membincangkan suatu tajuk berkenaan dengan analisis isu-isu semasa yang berkaitan dengan etika dan perundangan dalam pendidikan. Baiklah, kami akan mengupas tajuk ini dengan membahagikan kepada beberapa subtopik. Yang pertama ialah definisi etika, undang-undang, perundangan dan tata tertib. Seterusnya kami akan menyentuh tentang peraturan pegawai awam. Yang ketiga, kami akan menyentuh tentang tata kelakuan yang ditegah sama sekali dan tata kelakuan yang boleh dilakukan dengan kebenaran. Yang keempat adalah kes-kes berkaitan kesalahan etika dan perundangan guru. Yang kelima, kami akan membawakan contoh kesalahan etika guru. Yang keenam, kami akan menyentuh tentang isu kesantunan guru dan guru naik angin. Dan yang ketujuh, kami akan menyentuh tentang implikasi dan langkah mengatasi salah laku. Dan yang terakhir, kami akan membuat sedikit kesimpulan. Baik. Definisi etika, undang-undang, perundangan dan tata tertib. Sebelum kita menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan profesionalisme keguruan pada kali ini, wajar untuk kita melihat terlebih dahulu tentang beberapa definisi, beberapa istilah dan beberapa perkataan yang selalu digunakan pakai di dalam isu-isu yang berkaitan. Okey, yang pertama adalah etika, yang kedua adalah undang-undang, yang ketiga adalah perundangan dan seterusnya yang keempat adalah tata tertib. Baik, yang pertama, etika. Etika adalah aspek yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat. Etika menggambarkan nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkah laku yang dikatakan beretika adalah tingkah laku yang baik, mengandungi nilai-nilai murni dan boleh menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup individu dalam kumpulannya adapun di dalam masyarakat tersebut. Baiklah. Yang kedua adalah undang-undang. Undang-undang bermaksud satu peraturan yang ditentukan oleh sesebuah organisasi kaki tangan sebuah organisasi kaki tangan yang melanggar undang-undang akan dikenakan denda yang setimpal. Manakala etika merupakan tindakan yang lahir daripada hati nurani seseorang tersebut dan perbuatan melanggar etika akan menimbulkan rasa bersalah. Okey, di sini terdapat perbezaan antara undang-undang dan etika. Undang-undang adalah peraturan yang ditentukan oleh organisasi dan bagi sesiapa yang melanggar akan dikenakan denda yang setimpal. Baik, adapun etika, etika lahir daripada hati nurani seseorang. Setiap individu akan mempunyai nilai kebertanggungjawaban ataupun etika yang wujud secara fitrah atau semula jadi. Baik, seseorang yang melanggar etika, mereka akan berasa tersalahnya, mereka akan ada perasaan bersalah di dalam hati mereka apabila mereka melanggar etika, sesuatu etika. Baiklah, seterusnya yang ketiga adalah perundangan. Baik, perundangan atau undang-undang bertulis bermaksud undang-undang yang telah digubal oleh badan penggubalan yang lain. Antara dokumen penting, antara dokumen pendidikan undang-undang di Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan,
Surat Perkeliling Ikhtisas yang berkaitan atau SPI, Ordinan Pelajaran, Akta Pendidikan tahun 1969 dan sebagainya. Dan istilah yang terakhir adalah tata tertib. Tata tertib merupakan satu bentuk kawalan atau peraturan kelakuan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin keberkesanan sesuatu organisasi. Baik. Itu adalah 4 istilah yang perlu kita ketahui sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam isu ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera diucapkan kepada Madam Priyaka serta sahabat-sahabat sekalian. Kini saya, Muhammad Razai bin Zakaria selaku pembentang yang kedua ingin menerangkan mengenai Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1953 yang telah diperuntukkan di bawah Peraturan 4 Bab Diperintah A. Seperti yang mana kita tahu, guru adalah merupakan penjawat ataupun pegawai awam yang termasuk di dalam Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Okey, di bawah peraturan ini terbagi kepada dua, iaitu Peraturan 4/1 dan juga Peraturan 4/2. Peraturan 4/1 iaitu kita sebagai rakyat Malaysia perlu sentiasa memberikan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong Negara dan Kerajaan. Hal ini bermaksud kita perlu sentiasa memelihara, mempertahankan kedaulatan dan maruah pada negara kita yang tercinta ini. Antara contoh kesalahan-kesalahan adalah seperti yang termaktub di bawah Peraturan 4/1 adalah seperti bersubahat dengan musuh negara, membocorkan rahsia negara, memperkecilkan dasar serta tindakan kerajaan serta berlakon dalam filem yang memburuk-burukkan negara. Oleh itu, kita perlulah sentiasa memberikan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong, terutamanya negara dan kerajaan kita yang tercinta ini. Okey, di bawah Peraturan 4/2, kita sebagai rakyat Malaysia tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi. Hal ini termasuk kepada para guru iaitu pejabat awam, ya. Kita tidak boleh membelakangkan tugas kita sebagai guru dan juga pejabat awam. Yang kedua, kita tidak boleh berkelakuan yang memungkinkan kepentingan peribadi bercanggah dengan kepentingan awam. Seperti dalam kurungan, kita perlu bertanggungjawab ke atas tugas kita sama ada di dalam bilik darjah ataupun luar bilik darjah. Yang ketiga adalah sebagai seorang pegawai ataupun guru, kita tidak boleh menggunakan kedudukan kita bagi kepentingan diri kita sendiri. Seterusnya, sebagai seorang penjawat awam, dalam perbincangan ini boleh kita utamakan sebagai seorang guru, kita seharusnya perlu menjaga nama baik profesional. Hal ini membawa maksud kepada kita tidak boleh mencemarkan nama baik profesion kita, iaitu profesion perguruan. Seterusnya, kita perlu cekap atau sentiasa berusaha. Seterusnya, kita mesti jujur, amanah serta menjadi insan yang bertanggungjawab. Seterusnya, kita tidak boleh menggunakan pengaruh atau memberi tekanan dalam menyokong atau memajukan sebarang tuntutan. Seterusnya, kita mestilah melaksanakan apa yang telah diperintahkan serta perlu tekun terhadap tugas. Seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai tata kelakuan yang ditegah sama sekali dan juga tata kelakuan yang boleh dilakukan dengan kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran dengan majikan. Okey, Peraturan 4A iaitu gangguan seksual adalah perkara yang sangat ditegah sekali di bawah tata kelakuan.
Hal ini membawa maksud kepada kita sama sekali tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Dalam profesyen keguruan, kita tidak dibenarkan melakukan gangguan seksual terhadap rakan sekerja dan juga anak-anak murid yang kita kasihi sekalian. Okey, peraturan 5 membawa maksud kepada pekerjaan luar. Penjawat awam tidak boleh mengambil bahagian dengan aktiviti-aktiviti luar. Walau bagaimanapun, kebenaran dibenarkan sekiranya kita mendapat kebenaran daripada ketua jabatan, iaitu ketua sesebuah institusi ataupun majikan kita. Ketua jabatan akan pastikan aktiviti ini tidak dilakukan dalam waktu pejabat dan semasa melaksanakan tugas rasmi, tidak menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai awam, tidak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. Peraturan 5 pekerjaan luar ini termasuk juga para guru, kerana para guru adalah merupakan sebahagian daripada penjawat awam. Seterusnya, peraturan 23, ketidakhadiran tanpa cuti, bermaksud kita tidak hadir untuk apa-apa tempoh masa dan di tempat sepatutnya beliau hadir untuk kita bertugas secara rasmi. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau mendapat kebenaran daripada ketua jabatan atau tanpa sebab munasabah boleh dikenakan tindakan tertib. Contoh, pegawai tidak berada di tempat kerja selepas mengetip kad perakam dan muncul semula pada waktu petang. Ini adalah sikap para pegawai yang tidak berada di tempat kerja walaupun telah mengetip kad perakam. Okay, tindakan tata tertib yang akan dikenakan pada penjawat awam adalah jika seorang penjawat awam melanggar mana-mana peraturan yang termaktub dalam perundangan yang telah ditetapkan, tindakan tata tertib akan dikenakan. Jika disabitkan kesalahan, pegawai berkenaan boleh dikenakan tindakan bergantung pada keseriusan kesalahan. Pada masa yang sama, satu jawatan kuasa khas penyiasat yang terdiri daripada 3 atau kurang daripada 2 anggota. Antara bentuk hukuman yang akan dikenakan kepada penjawat awam dalam perbincangan kita adalah profesyen keguruan. Yang pertama sekali adalah pertama, buang kerja. Yang kedua adalah amaran. Yang ketiga adalah denda. Yang keempat adalah turun pangkat. Yang kelima, lucut hak emolumen. Yang keenam, tangguh pergerakan gaji. Dan yang ketujuh, turun gaji. Baiklah, seterusnya kita akan meneliti kes-kes berkaitan kesalahan etika dan perundangan guru. Terdapat 4 kes yang akan kami bawakan untuk perbincangan dan penelitian kita bersama. Kes yang pertama berkaitan kes jenayah seksual. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak tahun 2017 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 14 Akta yang sama dan Seksyen 14-D juga Akta yang sama. Kes ini kami petik daripada Akhbar Harian Metro. Baiklah, sinopsi kes yang pertama. Encik Ahmad, bukan nama sebenar, adalah seorang guru yang bekerja di negeri A, telah dihukum penjara 9 tahun dengan 2 sebatan. Encik Ahmad didapati bersalah dengan sengaja melakukan amalan seksual fizikal terhadap kanak-kanak lelaki itu dengan cara memegang kemaluan mangsa bagi tujuan seksual. Hakim mahkamah telah membacakan penghakiman dan berkata, selepas meneliti keterangan-keterangan dan hujahan yang dikemukakan pihak pembelaan dan pendakwaan, mahkamah mendapati bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes itu dan pendakwaan berjaya membuktikan kes di luar keraguan yang munasabah. Oleh itu, mahkamah mendapati tertuduh telah pun bersalah dan disabitkan atas pertuduhan di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan
seksual terhadap kanak-kanak tahun 2017. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 14(a) yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Artikel ini disiarkan pada Rabu 30 September tahun 2020. Peraturan 4A, gangguan seksual. Peraturan Pegawai Awam, Pelakuan dan Tata Tertib tahun 1993. Baiklah, larangan gangguan seksual meliputi cubaan merapati secara seksual, apa-apa perbuatan secara seksual yang menyebabkan orang waras rasa tersinggung, terhina ataupun tergugat. Contoh pelanggaran berkaitan dengan gangguan seksual adalah antaranya bercerita, berjenaka ataupun menunjukkan apa-apa isyarat yang lucah dan menyentuh anggota sensitif badan seseorang. Seterusnya, membuat cadangan tentang layanan seks akan dibalas dengan ganjaran. Yang ketiga, mempamerkan ataupun mengedarkan alat-alat atau gambar-gambar lucah. Dan yang terakhir, meraba, mencubit, menepuk ataupun menyentuh mana-mana individu secara seksual. Baiklah, ini adalah 4 gambaran ataupun contoh pelanggaran yang berkaitan dengan gangguan seksual. Kes yang kedua adalah berkaitan rasuah. Dalam kes yang kedua ini, tertuduh telah didakwa di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun ataupun denda atau kedua-duanya sekali. Kes ini kami petik daripada Astro Awani. Baiklah, saksi untuk kes yang kedua. Encik Ali, bukan nama sebenar, adalah seorang guru besar yang bekerja di negeri B dan telah dihukum atas kesalahan jenayah rasuah. Tertuduh telah dijatuhkan hukuman penjara 8 bulan oleh Mahkamah Seksyen. Encik Ali tadi didapati bersalah terhadap 2 pertuduhan menerima sebanyak RM4,400 daripada seorang pengusaha kantin. Suapan itu bagi mendapatkan surat sokongan untuk melanjutkan kontrak kantin di sebuah sekolah. Hakim mahkamah ketika membacakan penghakiman telah menjatuhkan hukuman itu terhadap Encik Ali selepas beliau berpuas hati pembelaan gagal membangkitkan sebarang keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan. Oleh itu, mahkamah mendapati tertuduh iaitu guru besar tersebut bersalah dan disabitkan atas 2 pertuduhan rasuah di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes ini kami petik daripada artikel yang disiarkan pada 6 Februari tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Astro Awani. Baiklah, ini adalah kes yang berkaitan dengan kelakuan rasuah dan contoh yang dibawa berkaitan dengan pentadbir, iaitu guru besar, yang mana guru besar berselingkuh dengan pihak kantin. Apabila guru besar sanggup menerima suapan daripada pihak pengusaha kantin semata-mata untuk mendapatkan ataupun meluluskan kontrak kantin di sekolah tersebut, maka sekecil-kecil itu pun dianggap sebagai rasuah, kerana rasuah adalah satu amalan yang memang jijik dan tidak relevan, dan rasuah dianggap satu kesalahan di sisi, bukan sahaja di sisi undang-undang, bahkan di sisi agama. Bahkan semua agama memandang perbuatan rasuah, sama ada yang memberi ataupun yang menerima rasuah, adalah tidak bermoral. Baiklah, seterusnya kita teliti Seksyen 165 Kanun Keseksaan dalam kurungan Akta 574. Baiklah, kesalahan menerima barangan berharga dengan tiada balasan di bawah Seksyen 165. Baik, seksyen ini merujuk kepada kesalahan menerima barangan berharga
dengan tiada balasan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan dalam kurungan Akta 574. Mana-mana pegawai awam yang menerima atau memperoleh atau setuju untuk menerima ataupun cuba untuk memperoleh untuk dirinya atau untuk mana-mana orang lain apa-apa barangan berharga dengan tiada balasan atau dengan balasan yang pegawai mengetahui tidak mencukupi daripada mana-mana orang yang pegawai mengetahui telah atau sedang atau mungkin berkaitan dengan apa-apa urusan rasmi yang telah dijalankan atau yang akan dijalankan oleh pegawai itu atau berkaitan dengan tugas rasmi pegawai atau dengan tugas rasmi mana-mana pegawai di bawah seliaan pegawai itu hendaklah dihukum dengan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Okey, baiklah. Kanun ataupun seksyen ini menerangkan tentang kesalahan rasuah yang dilakukan oleh pegawai, sama ada pegawai berada di peringkat yang tinggi ataupun peringkat yang rendah. Dan rasuah dalam mana-mana bentuk sekalipun adalah perkara atau kelakuan yang salah. Jika dilihat pada pernyataan Seksyen 165 dan juga Kanun Keseksaan Akta 574 ini, mana-mana pegawai awam yang menerima atau memperoleh, sama ada dia meminta ataupun tidak meminta, sama ada dia menagih untuk mendapat rasuah ataupun secara kebetulan ditawarkan untuk menerima rasuah atau setuju untuk menerima atau cuba untuk memperoleh untuk dirinya. Okey, baiklah. Sama ada pegawai tersebut mencari sumber untuk mendapat habuan yang boleh dianggap sebagai rasuah ataupun secara tiba-tiba ataupun tidak sengaja ataupun secara tanpa diduga beliau ditawarkan dengan sejumlah wang ataupun apa-apa barangan berharga yang boleh dianggap sebagai rasuah, maka ianya telah tergolong ataupun diklasifikasikan sebagai kelakuan rasuah setelah beliau melakukan perkara tersebut. Dan jika dilihat, hukuman yang dikenakan adalah amat tidak setimpal. Maksudnya, kelakuan ini sebaik-baiknya dielakkan kerana hukuman yang dikenakan adalah agak tinggi, iaitu hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali. Justru para penjawat awam seharusnya mengelakkan menerima ataupun menagih rasuah, sama ada dalam jumlah yang kecil ataupun jumlah yang besar. Baiklah. Seterusnya, saya ingin menerangkan berkaitan dengan kes-kes mengenai etika dan profesion keguruan. Kes yang ketiga adalah kes berkaitan di antara guru dan juga pelajar, di mana guru telah melanggar etika profesion dengan membaling kasut kepada pelajar. Okey, sinopsis kepada kes ketiga ini bermula apabila sepasangan ibu bapa kepada kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun mengambil tindakan undang-undang terhadap guru yang membaling kasut ke arah anak mereka kerana bermain dalam bilik darjah. Saya, bapa mangsa, telah diberitahu oleh guru besar bahawa ada guru telah membalik kasut arah anak perempuannya itu. Berikutan dengan itu, mangsa telah mengalami kesakitan dan kecederaan yang boleh dianggap serius di bahagian kepala. Pada awal kejadian, guru yang mengajar dikatakan telah gagal mengawal kemarahannya apabila Syashwini, bukan nama sebenar, dan 2 lagi rakannya telah bermain di dalam kelas. Rintitan daripada Syashwini dan juga rakannya yang telah bermain di dalam kelas telah menyebabkan guru itu menjerit dan membuka kasutnya sebelum baling kasut tersebut ke arah
pelajar tersebut sehingga menyebabkan kecederaan di kepala mangsa. Oleh yang demikian, guru tersebut telah dipindahkan ke sekolah lain sementara menunggu siasatan dan kes telah dibicarakan di mahkamah. Kes keempat adalah yang berkaitan dengan profesion keguruan di antara guru dan juga pelajar, di mana kes keempat ini guru telah melakukan kesalahan dengan merotan pelajar. Isu ini menjadi hangat sekitar tahun 2020 apabila Utusan Borneo telah mengeluarkan artikel berkaitan guru ini. Kes ini telah disiarkan pada 22 Februari 2020. Sinopsis kes yang keempat ini bermula apabila satu laporan polis telah dikenakan kepada seorang guru yang berada di negeri B dan telah merotan seorang pelajar perempuan. Kejadian yang dikatakan pada hari Selasa itu dipercayai berlaku apabila pelajar berkenaan telah menegur guru lelaki dengan ayat Ahwaloshi yang bermaksud cikgu pondan ketika gurunya lalu di koridor kelas tanpa sebab. Oleh yang demikian, teguran itu telah mengakibat gurunya sangat marah dan memukul pelajar perempuan tersebut di bahagian kiri tangan dan kaki dengan menggunakan rotan. Kes guru merotan seorang pelajar di sebuah sekolah itu akhirnya selesai apabila kedua-dua pihak, iaitu pelajar dan juga ibunya serta guru yang terlibat telah memohon maaf sesama mereka sendiri. Permohonan maaf itu telah dilakukan oleh mereka di dalam satu pertemuan yang telah dianjurkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah PPD. Kes akhirnya selesai dengan baik dengan kedua-dua pihak mencari jalan penyelesaian menang-menang tanpa melibatkan undang-undang. Keadaan ini memberikan kebaikan kepada kedua-dua pihak di mana guru perlu mengambil sikap berhati-hati dalam menjalankan hukuman dan juga kepada para ibu bapa untuk kecemerlangan anaknya pada masa hadapan. Okey. Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 telah menetapkan perkara 5 di dalam kurungan 1 bagi maksud menjaga disiplin di sini. Di kalangan murid-murid, guru besar seharusnya tidaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat. Guru besar yang ingin menjalankan hukuman terhadap pelajar perlulah mematuhi syarat-syarat A. Hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah sama sekali dilarang, dan B. Hukuman dera pada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain kaki tangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian dan hendaklah dijalankan hanya oleh guru besar ataupun dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu. Baik, demikianlah 4 contoh kes kesalahan etika yang pernah dilakukan oleh warga pendidik. Baik, selain daripada 4 contoh tersebut, terdapat banyak lagi contoh kesalahan etika yang mungkin dilakukan oleh guru. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh kesalahan etika guru yang lain. Contoh kesalahan-kesalahan yang melanggar etika keguruan antaranya adalah guru mencabul kehormatan murid atau gangguan seksual oleh guru terhadap murid. Demikian juga antara guru terhadap guru, iaitu rakan sekerja. Yang kedua, guru-guru tidak hadir bertugas. Yang ketiga, guru memukul pelajar hingga menyebabkan kematian. Yang keempat, guru berniaga di sekolah. Yang kelima, guru tidak masuk ke kelas. Yang keenam, penyalahgunaan dadah dalam kalangan guru. Yang ketujuh, rasuah.
sebagaimana yang telah kita lihat pada contoh yang kedua tadi. Yang ke-8, jenayah syariah, dan yang ke-9, kesantunan guru. Ada satu isu yang digelar sebagai guru naik angin. Ini berkaitan dengan kesantunan guru. Baiklah, sekarang kita lihat isu kesantunan guru dan guru naik angin. Baik, apa yang dimaksudkan dengan guru naik angin ataupun isu kesantunan dalam warga pendidik ini? Menurut Nuriati, kesantunan ialah perlakuan yang mampu menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain yang menjadikan sesuatu pergaulan itu berada dalam keadaan harmoni dan mesra. Manakala Syahid Ismail dan Ahmad Subki pula menyatakan bahawa kesantunan adalah dianggap sebagai perilaku yang ditetapkan dan disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu sehingga kesantunan tersebut menjadi prasyarat dalam perilaku sosial. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kesantunan atau perihal santun bermaksud kesopanan dan kehalusan budi bahasa atau budi pekerti. Baik, ringkasnya kesantunan berkait rapat dengan budi bahasa dan budi pekerti yang mulia, sama ada ditunjukkan secara perkataan, iaitu komunikasi melalui perkataan ataupun juga melalui perbuatan. Baiklah, naik angin. Apa yang dimaksudkan dengan naik angin? Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, naik angin diertikan sebagai ketidakkawalan diri kerana terlalu marah. Maksudnya seseorang tidak mampu untuk mengawal diri disebabkan perasaan marah yang terlampau. Baiklah, istilah naik angin dimaksudkan juga sebagai perbuatan mengamuk, menyerang secara membabi buta kerana terlalu marah. Apabila seorang guru naik angin, keadaan ini jelas menunjukkan guru tersebut tidak dapat mengawal emosi marahnya secara waras. Baik, antara punca guru naik angin terhadap murid, maksudnya antara punca guru melakukan kelakuan yang agresif disebabkan marah terhadap murid-muridnya. Nuriati 2010 telah menyatakan bahawa tekanan yang dihadapi oleh guru adalah berpunca daripada ketidakmampuan guru mengawal disiplin di dalam bilik darjah dan sekolah. Masalah disiplin boleh dijadikan sebagai punca seseorang guru naik angin terhadap muridnya dan melakukan sesuatu di luar kawalan emosi guru tersebut. Tekanan kerja guru juga boleh ditarifkan sebagai perasaan tidak selesa, beremosi negatif seperti marah, kebimbangan, tekanan serta kekecewaan yang berpunca daripada aspek kerja. Seterusnya adalah gangguan emosi guru. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengawal dan mengelolakan diri sendiri dan orang lain daripada aspek perasaan, emosi dan tingkah laku. Emosi yang tidak stabil akan mengakibatkan berlakunya sesuatu perbuatan di luar kawalan ataupun di luar kewarasan akal seseorang manusia. Baik, di sini dinyatakan 4 punca. Antara punca guru naik angin ataupun marah yang keterlaluan terhadap muridnya. Yang pertama tadi adalah guru berpunca daripada masalah disiplin yang berlaku di dalam bilik darjah ataupun sekolah, yang mana guru tidak mampu untuk mengawal disiplin muridnya sehingga guru tersebut mengalami stres ataupun sehingga menyebabkan beliau terlampau marah. Yang kedua, masalah disiplin boleh dijadikan sebagai punca guru naik angin. Yang ketiga, tekanan ataupun stres yang melampau. Dan yang terakhir adalah gangguan emosi guru. Maksudnya emosi dalaman seseorang warga pendidik. Baiklah, antara penyebab guru naik angin lagi adalah kurangnya pemantauan PDP daripada pihak pentadbir. Pihak pentadbir sepatutnya menjalankan pemantauan terhadap
proses pengajaran dan pembelajaran guru di dalam bilik darjah. Okey. Kurangnya pemantauan pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran daripada pihak pentadbir untuk menilai prestasi kerja seseorang guru dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti kerja. Okey. Kekurangan pemantauan ini boleh menyebabkan guru tersebut tidak cekap dan agak susah untuk meningkatkan kualiti kerjanya. Baik, seterusnya profesyen guru dijadikan sebagai pilihan kerjaya yang terakhir. Guru yang menjadikan profesyen perguruan sebagai pilihan kerjaya yang terakhir disebabkan mereka mungkin susah untuk mendapatkan pekerjaan yang lain yang mereka minati, sehingga mereka hanya mengambil ataupun menerima jawatan guru ini sebagai pilihan terakhir bagi mereka. Okey, mereka tidak mempunyai jiwa sebagai seorang pendidik. Mereka kurang komitmen dalam kerja, kurang nilai dalam kehidupan dan mempunyai etika kerja yang lemah. Baik, faktor yang terakhir adalah faktor penghargaan. Penghargaan yang sepatutnya diberikan kepada guru yang rajin, berdedikasi dan cemerlang dengan memberi komitmen yang tinggi dalam kerja. Jadi apabila seseorang guru yang telah menjalankan kerja dengan sebaiknya, telah memberikan khidmat yang terbaik, namun tidak ada sebarang penghargaan yang sepatutnya diberikan kepada beliau, juga berpotensi untuk menimbulkan situasi guru naik angin ini. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai implikasi ataupun kesan salah laku. Yang pertama sekali adalah profesyen keguruan akan dipandang rendah oleh masyarakat. Hal ini sangat membimbangkan profesyen keguruan apabila tidak lagi mendapat kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Yang kedua adalah menjejaskan nama baik guru yang bekerja dalam profesyen keguruan. Hal ini akan menyebabkan imej ataupun nama baik guru akan tercalar. Yang ketiga adalah generasi muda tidak lagi berminat untuk menjadi guru. Hal ini sangatlah menjadi kebimbangan pada profesyen keguruan apabila generasi muda sudah menanamkan sikap yang telah menanamkan pemikiran yang negatif terhadap profesyen keguruan. Yang keempat adalah hubungan guru dengan murid akan menjadi renggang. Hal ini akan menyebabkan hubungan di antara guru dan juga pelajar akan menjadi sangat jauh. Dan yang terakhir sekali, implikasinya akan menyebabkan pelajar akan trauma dan juga hilang motivasi ke sekolah. Hal ini sangatlah membimbangkan kerana pelajar akan hilang semangat untuk mencapai cita-cita yang telah diimpikan sejak dari kecil. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai langkah untuk mengatasi guru-guru naik angin terhadap murid. Pertama sekali adalah peranan yang perlu dimainkan oleh pihak pentadbir dalam menganjurkan program-program yang berkaitan dengan etika dan profesyen perguruan. Yang kedua adalah dengan melaksanakan peraturan berkaitan dengan sifar masalah disiplin di dalam kelas. Yang ketiga adalah berkaitan dengan guru seharusnya hadiri kursus ataupun bengkel bagi menyedarkan mereka tentang tanggungjawab sebagai pendidik. Hal ini adalah sangat penting bagi seorang guru untuk menambah lagi pengetahuan dan maklumat berkaitan dengan profesyen keguruan. Yang keempat adalah guru seharusnya mengamal budaya cakna dalam kalangan rakan sejawat guru. Dan yang terakhir sekali adalah pemilihan calon guru yang benar-benar layak dan minat serta cintakan profesyen perguruan. Kesimpulan daripada perbincangan ini dapat saya simpulkan, pertama sekali, dari sudut pelajar, guru seharusnya mempamerkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik dari pelajar. Yang kedua, dari sudut pelajar,
Guru harus bertugas sebagai ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, dari sudut pandangan masyarakat, guru harus sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Dan yang terakhir sekali, dari sudut pandangan masyarakat, guru harus berpegang pada tingkah laku yang sopan yang diterima baik oleh masyarakat dan menjalani kehidupan guru sehari-hari dengan baik. Sekian saja persembahan perbincangan dari kami. Saya akhiri ucapan perbincangan dengan ucapan terima kasih.